kerja di sektor ketiga benda dia ibarat kerja 24 jam. So bila orang tanam mentaliti tu, saya pun ambil lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh kenalkan siapa nama? Assalamualaikum. Nama saya Azizul Hakim. Okey, Azizul Hakim. So hari ini saya di dalam segmen yang sama, iaitu Semeja Bersama CGM, nak memperkenalkan saudara Azizul Hakim. Kalau nak tahu, Azizul Hakim ni orangnya dia bekerja di belakang tabir. Tapi kalau ada terlibat dengan misi, dia pun terpaksa join misi. Tapi still belakang tabir. Sebab apa? Sebab dia ni mengambil gambar. Dan kalau nak tahu, salah satu hasil kerjanya ada di YouTube. Selain pada Tuan Sul Aidil dan juga Tuan Hassan, beliau antara orang yang penting untuk CGM dan menjadi perantara antara kalian yang mendengar dan juga CGM. Okey, baiklah. Sudah tiba masanya untuk Azizul Hakim bercakap banyak. Jadi perkenalkan dulu nak umur, tempat asal, latar belakang pengajian, pekerjaan lama dan juga pengalaman. Okey, bismillah. Boleh tahan mukadimah dia. Betul, mengejutkan. Jadi untuk di-reveal umur saya, tahun ini saya 26 tahun. Masya-Allah, mudanya. Jadi saya lahir di hospital dekat Kelang lah, Hospital Fatimah ke tak silap. Lepas tu saya tinggal di Dengkil Sepang, Selangor. Lepas latar belakang pengajian sebelum ni study kat mana? Untuk pengajian saya tak adalah hebat, sebab saya membesar di Dengkil daripada kecil sehinggalah sekarang. Dan saya dulu pun macam sekolah kebangsaan dengan sekolah menengah pun masih di Dengkil je. Saya tak keluar ke mana-mana, duduk asrama penuh ke sebagainya kan. Cuma selepas daripada SPM, saya tak teruskan pelajaran dulu. Saya bekerja. Sementara nak tunggu UPU apa semua tu kan. Betul. Jadi saya kerjalah dulu. Lepas tu saya cuba apply dan dapatlah ke Politeknik Tuan Kusek Sirajuddin di Arau Perlis. Which is dalam course yang saya minat, iaitu pengajian video dan filem dekat Politeknik. Yes. Tak sangka juga Politeknik ada menawarkan kursus yang macam tu. Saya ingat kan kalau Politeknik ni biasanya macam teknologi kimpalan ke, ataupun benda-benda yang orang kata berkaitan dengan mechanical semua tu lah. Betul. So agak menarik. Okey, sebelum ni tempat kerja dekat mana? Sebelum masuk CGM kerja dekat mana? Kalau paling previous, saya kerja di sebuah kedai, tu dia panggil retail kot. Retail. Saya join komunikasi punya telco, which is dia ada jual macam servis macam SIM card, jual wifi, jual mobile installment, semua tu. Jadi saya berpengalaman kerja dekat situ selama lebih kurang 3 tahun lah. Wow, 3 lebih tahun. kurang macam tu lah, 3 tahun. Just benda tu pun saya mengambil cabaran juga untuk masuk ke dalam tu. Sebab saya tak pernah pun kerja yang ada orang kata nak serve customer sangat. Sebab sebelum tu kerja F&B je. Macam kedai-kedai pizza ke, kedai-kedai restoran, macam tu je. Lepas tu bila masuk tu macam, boleh tahan nak bercakap dengan orang. So dekat tempat kerja tu memang kena banyak bercakap lah. Banyak bercakap. Kalau nak tahu kan, kalau pendengar tahu, Azizul Hakim ni orangnya tak banyak bercakap. So bila dia cerita yang dia kerja dengan customer, boleh katakan customer service Customer service lah. So bila memerlukan banyak cakap tu, mungkin Azizul Hakim rasa macam perbezaan kerjaya tu berbeza lah kan, berbanding sekarang. Betul. So sekarang ni dah tak banyak cakap, betul? Betul. Okay. Kerja dekat sana 3 tahun, tiba-tiba berpindah masuk ke dalam Cinta Gaza Malaysia. Macam mana boleh masuk Cinta Gaza Malaysia? Cerita dia memang sebab mungkin niat saya nak teruskan dalam bahagian pengajian saya, iaitu editing ataupun bahagian filem ni. Sebab sebelum tu saya pernah juga cari, macam saya pernah intern di sebuah syarikat dengan harapan mungkin boleh serap lah masuk. Tapi skop yang dibagi waktu tu adalah tidak kena dengan kriteria untuk menjadi seorang yang film. Mungkin dia buat kita jadi mula dari bawah kot. Masa tu intern Masa tu intern. Intern lebih kurang 6 bulan. Tapi bukan bahagian editing lah. Duduk macam kena jaga talent untuk dorang buat bukan telemovie, macam show running apa benda tau kan. Budak-budak punya sains. Lepas tu tak diserap. Jadi saya pun balik
kerja biasa-biasa je lah. Lepas tu selama saya dah kerja 3 tahun tu, saya decide nak try lah kerja editing. Sebab saya memang masih ada passion. Sebab bila masa kerja dekat telco tu, saya ada juga buat video sikit. Tu cakap rindu nak buat video apa semua kan. Lepas tu lama kemudian kawan saya dia offer, dia melalui WhatsApp. Okay. Dia bukan bekerja sini pun. Okay. Dia hantar, Kim, kau try lah, ada kerja kosong ni dekat sini bahagian editor. Tutup. Saya macam wow, macam menarik ni, macam peluang kan. Sebab sebelum saya apply dekat Cinta Gaza, saya ada apply dekat tempat lain. Okay. Cis kawan saya kerja dekat situ, dalam kedai, dia macam kedai buku. Saya dah apply, dah interview. Time tu PKP, interview online je. Lepas tu tak dapat. Tiba-tiba dia panggil apa tu? KIV. Saya dengar harapan masa dia cakap tu macam dah dapat dah 70% kan. Sekali follow up, dalam KIV, lepas tu dah tak dapat. Jadi tak apalah, saya teruskan je tu semua. Lepas saya dah dapat peluang ataupun tawaran daripada kawan saya suruh apply tu, saya apply je. Selepas saya apply, pergi interview apa semua, dalam seminggu ke tak silap dapat email, saya dapatlah tawaran tu untuk masuk pada bulan 5 macam tu. Jadi gembira lah masa tu kan. Finally dapat juga kot untuk teruskan dalam bidang editing ni dekat sebab dia boleh kata ini adalah saya punya pertama kali untuk saya join bahagian editing kat sebuah company. First time. Kiranya tapi lalui jugalah interview apa semua tu kan. Ya, betul. So ada masa interview tu, ada ke diorang suruh cakap macam cuba kau shoot kat sini nak tunjuk betapa hebatnya kau nak masuk CGM? Ada tak diorang buat baik macam tu? Alhamdulillah lah, tak ada lah dia suruh shoot. Cuma dia suruh editing. Dia bagi video, dia tengok saya punya resume apa semua. Lepas tu dia bagi task lah. Time tu yang interview saya Tuan Johan dengan Tuan Hassan. Macam Tuan Hassan adalah HOD media lah sekarang kan. Dia bagi task, dia suruh buat video, dia bagi timeline macam tu kan. Macam mana nak buat ni? Buat je lah kan. Lepas tu saya send, dia bagi, dia kata baik. So dia serap lah. So apa perasaan Azizul Hakim bila dah sertai bidang yang Hakim rasa macam ini passion Hakim? Rasa apa? Sebab sebelum ni bukan daripada bidang Hakim kan. So bila dah sertai satu company yang menawarkan apa yang Hakim minat, apa yang Hakim rasa? Dia salah satunya, dia menaikkan lagi semangat lah. Dia macam salah satu passion buat editing ni tinggi lah banding buat benda lain. Sebab dia ada satu rasa kalau saya buat benda ni pun saya suka. Even kadang tengah malam kalau saya rasa nak buat, saya buat. Dia jadi macam tak rasa paksa, saya suka nak buat benda tu. So bila saya dapat kerja dekat sini buat bahagian editing, dia adalah satu pencapaian bagi saya lah. Yang saya rasa gembira lah. Dan Sabrina pun sendiri yakin yang zaman sekarang ni susah untuk graduan untuk mendapat kerja yang memang based on diorang punya latar belakang pengajian ataupun based on diorang punya passion. Sebab dalam keadaan ekonomi yang gawat kan, so nak tak nak ada sesetengah tu yang ada master sekalipun terpaksa lari jauh daripada mereka punya bidang. Okay, jadi dah masuk CGM kan, boleh kongsikan apa first impression tentang Cinta Gaza Malaysia? Okay, first impression masa mula tahu pun nak masuk Cinta Gaza ni, saya minta maaf lah, saya tak ada research sangat pasal Cinta Gaza ni kan. Jadi apa yang saya fikir masa tu, saya fikir akan ikut Tuan Nadir ni. Macam tu lah. Dia lebih kurang macam akan handle YouTube Tuan Nadir punya vlog apa semua. Saya tak tengok lagi macam rupanya Cinta Gaza ni ada campaign and ada Help for Gaza apa semua sebagainya kan. Jadi saya macam nanti shoot Tuan Nadir cakap-cakap ni, edit vlog lah macam tu kan. Lepas tu bila masuk jejak dekat office tu, ini para-para ilmu ni. Jadi macam dengan ada bukunya, dengan orang nampak bijak-bijak apa semua kan. Jadi macam time tu dia start pelan-pelan, macam dia jadi low confidence sikit. Sebab niat saya masuk situ, saya hanya nak fokus pada editing je, yang saya pakar je lah. Maksudnya yang saya ada basic je lah. Jadi macam bila masuk tu, wow, lain ni aku rasa ni. Macam tu lah. Tak apalah, aku buat kerja aku je lah. So first impression dia agak terkejut bila tengok kawan-kawan yang lain punya background ke, tanya cara diorang bercakap semua. Jadi
segan sikit lah. Segan sangat lah. Segan sangat. Segan sangat. Tapi as masa berlalu tu, sekarang dah confident lah ke masih lagi segan? Dia masih ada lagi sebenarnya segan tu, tapi dari hari demi hari saya cuba untuk tingkatkan diri untuk lebih confident lah. Sebab saya boleh akui lah, saya memang banyak diam selama ni, dan saya cuba sikit demi sikit untuk improve lah. Itu. Saya rasa benda tu normal lah untuk sesetengah orang kan. Tapi take your time lah, orang kata take your time, just enjoy your pace apa-apa kan. Sebab one day mana tahu tiba-tiba Azizul Hakim jadi orang-orang betul confident kan. Kita tak tahu sekarang rasa macam underground lah kan. Tapi mungkin satu hari nanti lebih bersinar berbanding staff yang lain. Okay, sebagai seorang dalam media, dalam tim media, apa jawatan yang Azizul Hakim pegang sekarang ni dan apa tanggungjawab? Jawatan yang saya pegang adalah sebagai, kalau dari title adalah video editor, dan merangkap kepada videographer lah. Which is apa yang berkaitan dengan media. Saya dan kawan seorang lagi iaitu Tuan Sol akan bertanggungjawab atas itu. So apa-apa yang berkaitan dengan proses, macam editing untuk publish video tu ke, buat konten untuk daripada content creator ke, itulah tanggungjawab kita orang lah. Salah satunya macam tiba-tiba ada kena jumpa klien ke, ataupun agenda yang perlukan media untuk buat konten ataupun conference ke apa-apa sebagainya, kita orang lah akan bertanggungjawab untuk shoot benda tu dan edit. Macam contohnya ada baru-baru ni salah satu mungkin saya cerita yang kat Malaysia lah, pergi sebuah institusi pula, sekolah rasa integrated, untuk kita bantu diorang meningkatkan taraf sekolah tu supaya dapat lagi banyak anak-anak yang kurang kemampuan ke untuk sekolah kan. So tujuan saya shoot dekat situ dan publish kat orang ramai untuk beritahu yang sekolah ni perlukan semua tu. So saya kena buat ataupun sediakan lah video atau konten tu. Jadi sebagai orang media ni boleh dikatakan sibuk ke, ataupun macam korang santai-santai je? Dia dua lah saya rasa. Sebab dia bila sibuk ni, kita editing dia kadang tak adalah sekejap, tak ada lama dia tengok pada tu juga kot, pada konten. Sebab kita akan fokus detail sikit macam mana nak bagi edit. Sebab kita nak cari mana yang sesuai, mana video. Sebab bila kita shoot tak semua benda pakai, jadi kita kena analyse satu-satu mana yang sesuai untuk dimasukkan dan menjadi kesesuaian lah dalam video tu. Sabrina yakin kita dah masuk sedikit tentang cabaran kan. Mungkin boleh kongsikan juga cabaran Hakim dalam mengedit video. Cabaran tu banyak. Salah satunya apa yang saya takut sekali adalah tak sampai. Tak sampai maksudnya? Konten. Maksudnya kalau video tu saya edit mesti sesuai dengan skrip ataupun suasana yang perlu ditunjukkan. Sebab selama ni saya editing, kadang mungkin saya tak fokus sangat belajar. Saya edit ni, saya rasa nampak footage lawa, saya masuk je. Tapi lama sedikit kemudian saya masuk dekat sini, saya tengok orang, tengok video orang lain, oh ada maksud kalau dia cakap macam ni, perlu visual yang macam mana. So saya takut kadang saya suka diri sendiri je buat video tu kan. So saya nak para penonton kat situ sampailah video yang saya buat tu. Betul kan, sebab video pun memainkan peranan kan. So penting jugalah kalau kita nak tahu skill mengedit tu. Sabrina tak tahu tentang mengedit ni. Kalau Sabrina, kalau untuk edit personal account kat Instagram tu, biasalah kita akan letak je kan janji, rasa nampak estetik tu macam okey. Tapi mungkin dari sudut sebagai orang kata untuk kerjaya, untuk kerja, untuk dikongsikan dengan orang lain, benda tu kena dititik beratkan. Dan bagaimana pula dengan pengalaman sepanjang berada di CGM? Selain daripada bekerja sebagai seorang videographer, video editor, apa pengalaman Hakim di Cinta Gaza Malaysia? Pengalaman yang ada dekat Cinta Gaza Malaysia, kalau disentuh daripada segi editing pun banyak. Yang kedua dia mungkin pasal sosial lah. Sebab sebelum ni saya kerja ataupun saya sosial, dia lebih kepada
menyembang tentang yang macam mungkin saya boleh kata informal, okay. Ataupun peristiwa je, macam mana benda tu berlaku ke, ataupun benda-benda yang saya tahu, itu je yang saya boleh sembang. Tapi bila saya masuk dekat Cerita Gaza Malaysia, bila diorang selalu sentuh pasal apa lagi, pasal Palestin, ya Allah, tak ada lah pula pasal Palestin sangat kan. Jadi kat situ menggerakkan saya kena banyak lagi membaca dan meluaskan lagi saya punya pemikiran untuk saya boleh connect one of them dekat dalam CGM ni lah. Maknanya saya tak boleh stick macam saya suka bola je saya sembang, tak boleh lah kan. Betul. Benda tu lama kemudian dia menjentikkan saya untuk keluar daripada benda tu. So pengalaman dia banyak yang saya ada dekat sini. Salah satunya yang saya titik beratkan adalah sosial lah. Macam mana saya nak sosial antara CEO, Kak Ros ke HR kan. Berbeza lah, berbeza. So CGM adalah sebuah company NGO yang kecil. Nak tak nak kita terpaksa juga bergaul dengan orang-orang yang pangkat tinggi. Dan itu ada bezanya kita dengan kawan-kawan kita yang lain kan. Dia boleh kata culture shock juga kot. Sebab saya tak pernah lagi kerja yang dalam office. So beza kan bila duduk dalam satu office, duduk sebelah-sebelah. Jadi macam selalu ada communication tu lain lah. Betul, kita tak boleh nak seorang-seorang je kan. Dia tak sama lah. Betul. Okay, macam mana pula dengan misi? Pengalaman join misi antara yang menarik bagi Hakim sepanjang di CGM apa? Macam mana tu join misi? Saya rasa semua staff dah join misi kecuali saya. Mungkin antara misi yang paling mencabar juga sebab keluar negara lah, iaitu di Indonesia. Cianjur, Indonesia. Alhamdulillah rezeki masa tu silap bulan 12 2022 dipanggil untuk menjadi media dekat sana lah. Time tu bergabung juga dengan NGO yang lain. So pengalaman dekat sana, masa sampai tu pun saya fikir masih gempa lagi ke, sebab dengar-dengar masih 2 hari sebelum tu ada gempa sikit, tapi tak teruk lah. Jadi masa sampai tu banyak-banyakkan zikir, kawan-kawan pun ada bagi pesanan, siasa berdoa, berhati-hati, jaga diri apa semua. So saya ambil benda tu untuk siasa jaga-jaga lah. Lepas tu bila pergi dekat sana je, yang saya nampak mungkin dia sedikit sedih tu ada bila saya dengar suara rintihan diorang tu, saya akan rasa sebab juga. Tapi dari segi visual saya bila sampai sana, yang sayangnya sebab gempa tu kebanyakannya rumah ada yang dah dibersihkan. Jadi dia seperti macam nak renovate rumah je, nak baru. Tapi ada yang nampak bangunan tu dah condong. Itu boleh nampak lah dia punya kesan. Itu. So antara banyak benda yang belajar ialah kesedihan mereka lah, macam mana diorang nak teruskan hidup selepas tu. Sebab kita tak kena dia macam kadang susah sikit tau. Kita boleh simpati je, tapi bila kalau kena kat kita sendiri, Allah, saya rasa memang tak tahulah nak jadi apa kan. Betul. Sebab selagi mana tak kena kat diri kita, selagi tu kita tak banyak experience pengalaman tu. Dan saya dengar lepas Tuan Hakim, selepas Hakim pulang ke daripada Indonesia tu tak sihat kan. Allah. So mungkin itu antara cabaran misi selepas pulang daripada misi kan. Itu antara cabaran yang kena hadapi. Dan Sabrina harap jugalah suatu hari nanti staff-staff yang lain pun ada apa orang kata experience di dalam misi di luar tempat yang lain. Dan kita dah bercakap tentang pengalaman kan. Bagaimana pula dengan perkara yang Hakim suka dekat CGM? Yang ni saya kata semua benda lah semua benda kan. Yang paling suka, yang paling terpaling suka. Paling saya suka sebab satu benda iaitu antaranya solat Jumaat. Itu yang mendetikkan saya untuk ini dia guys, calon suami. Allah saya tak adalah nak kata tu, tapi orang kata benda tu yang apa-apa mula daripada solat lah. Bila kita berjemaah ni, dia jadi rasa kita dah buat benda tu. Sebab yelah setiap kali kalau ikut lelaki diberi ataupun pergi ke masjid ke, dia diberi pesan dalam doa supaya berikan kuatan untuk bersolat berjemaah bersama kan. Sebab benda tu, so benda tu yang membuatkan saya untuk stay on dekat situ. Lepas tu ada macam bagi talk, bukan talk,
macam talk dekat setiap Jumaat tu. Ya betul. Itu pun sebab dia boleh bagi refleksi pada diri. Supaya kita berperingat macam mana. Dan sebab bila kita, orang panggil apa, saya pun tak pasti, bila kita berkumpul, itu adalah satu benda nilai yang baik lah. Sebab bukan senang untuk kita berkumpul dan bersuara. Betul. Benda tu membuatkan kita lebih rasional kot, macam konservatif. Macam tu lah. Kalau nak tahu, kalau para pendengar nak tahu, setiap hari Jumaat tim CGM selalu berkumpul beramai-ramai, baca surah Kahfi, baca surah Baqarah. 1 hingga 5, betul? Betul. So lepas daripada sesi tu, kami akan ada buat open sharing, which is setiap seorang tu dah ada lah, macam Hakim ni mungkin minggu Jumaat ni, minggu depan Jumaat depan orang lain. So setiap seorang tu akan bagi sharing. Antara sharing yang Tuan Hakim ingat lah, apa yang Tuan Hakim pernah share? Saya yang pernah Tuan Hakim pernah share, ingat tak? Tiba-tiba je. Saya salah satunya, saya ingat dulu masa mula-mula saya share berkenaan dengan nilai sedekah lah. Sedekah. Which is nilai sedekah ni, dia beza dia pasal apa masa tu, nilai lah. Maknanya dia bukan bergantung pada nilai, dia bergantung pada keikhlasan kita. Kita bagi macam mana lah. Itu yang saya ingat lah. Sudahlah, dalam cakap sedekah ni, jangan lupa untuk salurkan sedekah kalian kepada Siti Gaza Malaysia untuk rakyat Palestin. Okay, dah cakap tentang yang suka kan. So sebelum masuk CGM tu memang dah tahu ke tentang Palestin? So apa yang berani sangat masuk company yang cakap pasal Palestin ni? Sebab saya fokus pada editing. Mentality, okay, saya masuk ni nak editing je lah. Macam tak hirau benda lain sangat. Okay, hirau tapi pelan-pelan. So saya confident situ je dah. Tapi sebelum masuk CGM tu memang dah expect lah akan join misi ke? Macam memang kata aku masuk nak buat editing je, kalau ada apa-apa aku tak buat, macam tu ke macam mana? Ada expect tak? Sebab masa tak silap interview kot, masa interview ada cakap nanti kena ready tau Tantah. Masa contoh kita kan beza berapa jam, 6 jam macam tu kan. Contoh kita dah balik office pukul 5.59. Okay, dah nak clock out lah ni. Tiba-tiba dah balik, dah ada tengah jalan, ada emergency, kena buat kerja. So kena patah balik ke atau kena ready. So benda tu dia dah cakap awal, saya dah ready lah. Dia tak ada join misi, cuma ready macam ad hoc punya kerja lah. So kiranya boleh dikatakan setiap hari ke ready? InsyaAllah. Okay. Sebab dah dengar salah satu staff juga cakap kerja di sektor ketiga benda dia ibarat kerja 24 jam. So bila orang tanam mentality tu, saya pun ambil lah benda tu. Ni mungkin korang nampak macam kerja kat Cinta Gaza Malaysia ni macam tenang-tenang je kan, kumpul duit lepas tu bagi kat orang Palestin kan. Hakikatnya tak, kami banyak juga bekerja di lapangan. Bukan sahaja fokus kat Palestin, kami juga dah mula fokus ke negara-negara lain seperti Lebanon, Indonesia dan juga Malaysia sendiri. Okay, kita pun dah nak berada di penghujung rancangan. Dah nak habis nak cakap panjang lagi ke? Cakap dah macam tu. So Tuan Hakim, kongsikan sepanjang Tuan Hakim dah kerja kat sini berapa lama? 10 bulan. 7 bulan? 10 bulan. Wow, dah nak setahun dah. So apa impian, harapan Tuan Hakim terhadap CGM? Okay, untuk harapan impian CGM, saya mengharapkan misi-visi mereka antaranya tercapai lah. Macam contohnya misi untuk menjadikan penyebaran macam info Palestin ni menjadi platform, antara platform yang terbaik dekat dunia ni. Menjadi satu platform lah, maksudnya menjadi satu platform untuk orang saya secakna dengan apa yang isu Palestin ni, ataupun dalam kemanusiaan ke, maknanya bukan sentuh pada Palestin juga, mungkin negara-negara lain juga. So apa yang tengah diperjuangkan, apa yang tengah dibantu untuk rakan-rakan ataupun keluarga kita yang lain, semoga antara platform yang mereka cari adalah Cinta Gaza lah. Maksudnya sebab orang pun mungkin, yelah macam saya pun dulu tak berapa kenal sangat Cinta Gaza ni kan. Yang kita kenal Tuan Nadir je, CEO kita kan. So impian, harapan saya itulah, dia menjadi satu platform yang terbaik untuk masyarakat, menjadikan rujukan dan berita yang kita sampaikan tu adalah tepat dan sahih. Wow, satu impian yang agak tinggi, tapi insyaAllah kita sama-sama boleh capai benda tu, InsyaAllah. Mungkin boleh juga kongsikan, share apa orang kata,
pesanan ataupun nasihat kepada para pendengar yang sedang mendengar kita, ataupun mungkin Hakim ada satu pesanan kepada mereka yang nak join CGM sebagai staff ke volunteer ke, tapi teragak-agak boleh ke aku buat, tak boleh ke macam. So macam mana? Okay. Kepada para penonton yang sedang melihat dan ataupun yang sedang mendengar di Spotify kita atau mana-mana, saya memberi satu galakan lah untuk korang join dalam aktiviti ataupun aktiviti kemanusiaan ini. Saya galakkan sangat sebab dia menjadi satu kebahagiaan jugalah buat kita. Macam contoh dulu saya dalam banyak-banyak aktiviti kemanusiaan ni, saya rasa saya pernah join sekali je. Iaitu under Kementerian Belia dan Sukan kot. Masa tu Volunteer Malaysia. Tapi chat stesen bas je. Cat tempat berhenti bas je, macam tu lah. Jadi dia ada satu manfaat untuk orang kan. Jadi saya galakkan lah untuk korang untuk join. Korang mesti minat punya, korang mesti suka punya. Sebab dia macam saya selalu cakap pada diri, apa yang saya dah buat hari ni kan, apa yang saya dah capai hari ni, adakah cukup untuk hari ni aku buat kebaikan ke, buat pengorbanan ke orang ke. Kita ada sumbangkan sesuatu lah. So mungkin salah satu benda kita buat dalam kemanusiaan ni mungkin boleh menjadikan kita lebih melihat nasib orang lain lah. So saya katakan Lagi satu, sertai kerja bekerja di NGO ni, dia macam explore ataupun mencari satu lagi identiti diri yang buat kita rasa macam rupanya aku minat dengan benda ni. Dia ada satu perasaan yang puas jugalah at the same time. Absolutely. Okay, di hadapan Tuan Hakim, tengok bawah. Oh ni. Ada semangkuk dan dalam mangkuk minum? Tu tak, dekat dalam tu ada nama-nama. Nampak macam lapar ni. So dekat dalam tu ada beberapa nama staff. Cuba petik satu nama randomly, dan beri satu perkataan positif tentang orang tu, ataupun nak bagi 2-3 perkataan positif pun okey je, yang describe tentang orang tu. Ni antara kita lah ni, kawan kan. Cut. Bismillah. My days. Namanya adalah Tuan Syahmi. Okay. Tuan Syahmi. Okay, boleh kongsikan tak apa yang positif tentang dia? Maksudnya apa yang Tuan Hakim rasa macam menarik tentang beliau? Dia saya nak cakap mungkin banyak juga dia ni kan. Salah satunya dia adalah orang ataupun satu benda positif kan. Intelligent lah. Intelligent. Dan tak tahu lah, dia ni saya suka sebab sikap dia macam-macam emosi dia boleh masuk, ataupun dia jenis boleh control juga. Kadang-kadang kelakor, kadang kalau dia marah ke, kalau dia ni sabar. Dia pernah marah ke? Tegas. Silap. Tegas tu. Macam tu lah. Intelligent Okay. So itu untuk Tuan Syahmi. Dan terima kasih kepada Tuan Haikal. Terima kasih kepada Tuan Hakim. Macam mana betul lepas sama Tuan Hakim? Lain. Okay, InsyaAllah nanti lepas ni kita akan interview dengan Tuan Haikal dengan Tuan Syahmi. So korang boleh kenal juga dua orang yang paling disegani dalam Cinta Gaza Malaysia. So terima kasih kepada Tuan Hakim kerana sudi meluangkan masa bersama saya sebagai host di Semeja Bersama CGM. Harap-harapnya terhiburlah dengan sesi kali ni. Sangat. Lepas ni kalau nak join lagi, okey tak? Okey. On Okay, terima kasih sekali lagi. Dan kepada para pendengar podcast Semeja Bersama Cinta Gaza Malaysia, jangan lupa untuk teruskan bersama kami. Sokong Cinta Gaza Malaysia melalui ramai media sosial seperti Facebook, Twitter, Telegram dan juga YouTube. So untuk tahu perkembangan Palestin, terus je approach kami di ramai media sosial itu. InsyaAllah jaga diri, jaga kesihatan. Jumpa lagi. Bye-bye. Bye.